الله الله يا الله 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 يا الله. Kita sambung muka surat 77. Betul, tengah-tengah. Tengah lah bawah. Wahai anakku, betul tak? Betul Ustaz. Betul Ustaz. InsyaAllah. Dengarlah nasihatku. Ini baik-baik. Tengok sampai hujung kitab, Imam Ghazali masih lagi tidak pernah putus memanggil anak murid dia, wahai anakku yang tercinta. Ni, maknanya antara guru dengan murid mesti ada rasa kasih sayang. Ni. Lebih-lebih lagi antara anak dengan bapa, mak dengan anak, lebih-lebih lagi. Sebab apa? Anak ni lah orang yang kita dipertanggungjawabkan untuk cuba bagi dia berubah. Cuba bagi dia berubah. Mesti ada rasa kasih. Ni, ini kasih sayang ni. Kasih sayang ni. Yang kita cuba tahu, tak payah kita nak urai-urai panjang, dia bertempat di hati. Ni, tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Okey. Dan yang nak diubah pada murid atau pada orang yang bawah tanggungjawab kita. Tengok tengok apa dia tulis ni. Ambil perhatian. Yang nak diubah pada murid atau orang di bawah tanggungjawab kita, apa yang nak diubah pada diri dia? Aku jawab. Apa yang kita nak ubah pada diri dia? Apa yang kita nak ubah pada diri dia? Hati Ustaz. Hati. Wah, Bat bawa mestis, muka serius dia. Tak ada lah Ustaz. Besar dah balik. Bersedih lah sangat. Merdi ni Malaysia. Ni hati. Tengok depan Bat, jangan tengok handphone. Depan tu kereta. Tengok depan, cakap tak apa. Mata mau tengok depan. Telinga tak apa, telinga boleh pakai pusing jaga dia. Tengok depan, bayi jangan. Okey, ni. Yang nak diubah tu ialah hati. Bukan kita nak ubah tangan dia, bukan nak ubah kaki dia, bukan nak ubah mulut dia, bukan. Nak ubah hati dia. Kenapa? Ini adalah berperanan sebagai yang kita dah bercakap, nak ubah raja dia. Kita nak ubah ni raja dia. Raja. Supaya dia boleh memerintah, supaya
dia boleh memerintah rakyat untuk buat benda baik. Memerintah rakyat buat baik. Rakyat ni siapa? Anggota badan. Ini yang dikatakan 7 anggota. Baik. Jadi pokok dia yang penting ialah mengubah raja ni agar berfikiran dan menjadi baik. Sebab tu dalam satu perkataan guru-guru ulama-ulama cakap ini, perkataan ni yang kita kena ambil perhatian ni, ini kata-kata dari hati akan jatuh ke hati. Kata-kata dari hati akan jatuh ke hati. Ni hati ni, dia boleh tuju dia ni, ke sini. Okay. Apa maksud ni? What do you mean by kata-kata dari hati? Kita nak kena usaha lah ke arah ni. Apa yang dikatakan kata-kata itu daripada hati? Kelas. Perkataan ni. Bagaimana perkataan tu dia boleh lahir daripada hati? Dan bagaimana perkataan tu hanyalah daripada akal? Apa maksud ni? Kata-kata dari hati ni. Niat, Ustaz. Apa maksud ni? Aku cakap betul-betul ni daripada hati aku. Kena kata gitu kan. Aku cakap betul ni daripada hati aku. Ikhlas kan? Ikhlas. Ikhlas. Kan? Satu ikhlas. Satu maknanya kita cakap ni pada anak murid kita, pada siapa-siapa lah anak kita, kita cakap ni kita tak ada apa kepentingan. Maknanya kita tak ada dia nak bagi duit kat kita ke apa ke, tak ada. Tak ada kepentingan apa-apa. Kita cakap pada anak murid kita ni tak ada kepentingan apa-apa. Kita cakap ni betul-betul adalah niat kita ikhlas supaya dia boleh berubah. Satu ikhlas. Ikhlas. Satu ikhlas. Kena ikhlas. Bukan maksud apa-apa. Bukan maksud nak jadi ni, nak jadi itu, nak dapat ni, tak ada. Tak ada mengharapkan apa-apa kedapatan. Ikhlas. Lagi satu, perkataan itu, maksudnya kata-kata tu mestilah diamalkan. Mestilah lahir dari amalan diri. Maksudnya kalau kita kata dengan dia, kau ni janganlah buat jahat. Maksudnya kita tu jahat. Kalau kita jahat, mana mungkin dia boleh tersentuh. Betul Mana mungkin Allah nak izinkan hati tersentuh. Kenapa? Yang cakap pun orang jahat. Yang cakap pun jahat. Ini, dua ni, ikhlas satu, lepas tu mesti lahir daripada amalan. Ini, kerja kita sebagai ikhtiar
atau kita kata usaha kerja, atau kita kata melahirkan sebab. Sebab. Melahirkan sebab. Ni. Melahirkan sebab. Tapi ni kena faham ni. Kesan usaha ni adalah dari Allah. Bukan sebab kita usaha dia berubah, Allah yang ubah dia. Allah yang ubah dia. Ni. Kenapa kita cakap macam ni? Sebab kita kena yakin hanya perbuatan Allah yang beri Berkesan. Kalau kita kata ini aku buat ni, kalau aku tak buat ni, budak ni dah lama masuk neraka ni. Kalau dia kata gitulah, dari segi adabnya sangat salah. Tapi usaha kena usaha lah. Ikhtiar kena ikhtiar lah. Tu yang para nabi, para rasul dia datang tu dia usaha. Ada yang dia usaha dapat, Allah izinkan. Ada yang dia tak usaha, hatta bapa saudara Nabi pun tak dapat masuk Islam. Bapa saudara dia Abu Jahal bukan tak dapat masuk Islam, Abu Lahab. Tapi menentang lagi agama Islam. Dia ni. Dan lagi satu, dekat atas ni, tidak ketinggalan untuk banyak-banyak berdoa. Ni berdoa. Ni. Berdoa. Mungkin nanti dah ujung usia dia berubah. Sangka baik dengan Allah. Mungkin umur dia panjang. Kalau dia berubah sekarang, kita tak tahu. Esok ujung usia dia berubah balik kalau tak baik. Jadi, haraplah itulah. Harap-harapnya lah. Pada harapan yang tinggi mengunung begitulah. Anak murid ke, siapa-siapa ke, anak saudara ke, mak saudara ke, pasangan ke. Pasangan ke. Semoga kata-kata kita ni didengari. Itulah harapan kita. Jadi pada hakikatnya apa pun hidayah itu milik Allah. Tapi kalau kita ajak-ajak dia tak nak, maknanya sebagai adab hamba ni, kita kena cakap dengan diri kita ni tak pandai dakwah. Itulah, itu adab dia. Kita tak boleh kata memang walaupun hakikat itu, tapi pada adab tu dia kata dah Allah tak bagi dia hidayah, mana nak ubah, tak. Itu dia punya sound tu, sound cakap itu Allah lagi daya, mana nak ubah. Sound tu, ada macam tersirat, blaming God. Ada macam tersirat. Ada macam bunyi tu, nada tu macam tak bagus. Tak bagus. Jadi Imam Ghazali ni dia melahirkan sebab. Apa? Dia nasihat, dia tulis surat, dia panggil, dia pujuk, wahai anak punya tercinta. Dengan orang muda, cara orang muda. Dengan orang tua, cara orang tua. Lepas tu saya kata, kalau tengok saya ngajar suasana efektif, saya macam sembang je. Saya macam sembang je. Saya macam sembang bapak dengan anak, bapak marah anak, bapak tegur anak, di situ je. Lepas tu kalau orang tua-tua tengok kelas tu kan, mungkin tak sesuai untuk dia orang. Lepas tu saya kadang-kadang saya fikir saya malas nak buat live. Tapi sebab permintaan daripada pengurusan untuk buat live. Kenapa? Mereka akan pancarkan live ni kepada pejabat lain. Jadi orang pejabat yang ada ke lapangan, bos dia suruh tengok. Itu saya tak ada pilihan lah, saya kena buat live juga lah. Jadi kalau macam kita orang tua ni, kalau nak belajar agak tak sesuai lah dengan bahasa yang saya gunakan tak sesuai. Tapi tak salah untuk mendengar.
Tak salah untuk benar. Mungkin kaedah tu kalau baik mungkin boleh pakai kan untuk orang lain. Itu je lah. Saya niat itu je lah. Gitulah. Sebab pada anak muda dia ada teknik dia tersendiri lah. Pada orang tua dia ada teknik tersendiri. Dan pada setiap orang itu dia memegang akal fikiran. Macam Bat boleh tengok lah, Bat muda lagi. Rambut pun tak berapa nak tumbuh Bat. Jadi Bat ni memang saya galakkan lah. Tengok kereta lah. Baby lagi. Sebab dia peringkat bayi pun ada dulu. Rambut tak berapa nak tumbuh, tu boleh lah. Jadi kalau orang lain tu rasanya mungkin tak berapa sesuai. Tapi pada saya tak salah lah kena dengar. Tak salah dengar. Sebab Okey, mereka ni, Ustaz. Boleh mereka memang cakap. betul. Kalau saya serius memang dia tak nak cakap boleh. Saya dah try lah, tak boleh. Dia mesti cara. Lepas tu bos dia kata, Ustaz layan je lah budak ni, dia kata janji dia dapat belajar lah. Dia kata itu je. Jadi dia minta maaf lah, mungkin cara saya tu tak kena. Dia kata okey tak apa tak. Okay. Saya faham, saya setuju cara tu. Dia kata Ustaz on je, macam mana. Lepas tu ada setengah surau. Memang saya tak boleh gurau. Saya tak ada rasa hati nak gurau tau. Saya tak ada rasa hati nak buat lawak. Saya tak ada rasa hati nak beri contoh yang mungkin agak kelakar tapi betul. Sebab saya tengok audio ni, saya tak boleh nak tulis itu lah. Saya tak tahu. Tapi kalau saya boleh bercakap, kalau saya boleh gurau, kalau saya boleh contoh, paling saya ada hati kat audiens tu. Tu beza lah. Pada saya cara gitulah. Tapi kalau saya direct, saya serius kan, maknanya saya tak kenal orang sana. Macam Kelang lah contoh kan, saya tak kenal dengan orang sebab saya jangan bercakap. Tapi tu hari bila buka puasa, dia orang datang ramai-ramai kat saya, buka dengan saya, dia bercakap, dia kenalkan diri dia, saya kerja sini, ustaz kerja sini. Waktu tu saya dah mula rasa tak boleh berkomunikasi dengan mereka lah. Saya rasa gitu. Macam War kenal awak, jemaah Kelang, War kenal kan? Ustaz, ingat tu. Dia memang dia tak rapat dengan kita. Dia tak rapat dengan kita. Kalau kita datang ni duduk, kita balik-balik lah. Tak ada apa tegur kita, tanya khabar ke apa, tak ada. Jadi hubungan tu agak jauh lah. Agak jauh cuma ada beberapa orang lah yang selalu sembang. Tapi hubungan hati tu sebenarnya dia mesti ada tau. Dia mesti ada. Kenapa? Sebab jambatan ni, perkataan tu, kita kena usahakan perkataan tu keluar dari hati dan kita mesti ada jambatan hati kepada dia. Jambatan hati lah. Jambatan hati tu lah, nama dia apa? Perhubungan. No, itu nak perhubungan. Jambatan kasih sayang, Ustaz. Kasih sayang. Kasih sayang. Bukan perhubungan. Bukan perhubungan. Ini dua benda ni. Dua benda yang sangat berharga ni. Ni dua ni. Kalau ni mulut dia akan komunikasi dengan siapa? Dengan telinga. Faham Tapi kalau hati ni dia mengeluarkan perkataan yang kita tahu pintu hati itu adalah apa? Pintu hati. Alamak. Pintu hati. Bantuan. Dia keluar tak pintu. Pintu hati adalah? Bukan mulut Ustaz? Tidak. Bukan mulut. Itu tembak tak kena namanya. Dekat dah tu, dekat. Tembak CP lah. Okey je tu. CP je tu. Pintu hati. Ni pintu. Tidak ni yang ulama kata ini adalah pintu hati. Ni nama dia, pintu hati. Ni pintu hati.
Sebab yang datang itu adalah daripada hati ni. Sebab yang datang tu, kataan tu yang datang tu daripada hati. Daripada hati ni. Maka seperti mana yang kita kata tadi, maka dia akan jatuh pada satu part daripada bodi manusia. Ini nama dia jatuh ke yang nama dia hati. Datang dari mana? Datang daripada hati. Ini perjalanan ni. Jadi yang nak diubah ni. Ini hanya boleh berubah bila yang datang itu pada lidah, tetapi dia muncul daripada anggota nama dia hati. Sebab dia membawa satu bahasa yang sama. Tahu bahasa yang sama tak? Both of them using a same frequency. Tahu frekuensi tak? Tahu. Apa frekuensi? Gelombang. Frekuensi ini adalah gelombang. Dia macam ni Dia macam ni. Gelombang ni konsep dia macam ni. Ini. Satu transmit. Lagi satu apa buat? Receiver. Receive. Receive ni siapa? Receive. Bukan rekod tau. Receive. Lepas tu dia sini pun dia ada dua konsep. Ni. Satu sini. Ini dah cantik lah. Ni nak cerita je ni. Kalau cantik pun tak apa. Ni. Ni konsep gelombang tau. Konsep gelombang. Baru dia boleh bekerja dengan baik. Mana ni? Dah hilang pula. Kalau ini dia transmit 4348. Ini. Maka sini dia akan transmit ini 4348. Transmit, receive, transmit. Gitulah lebih kurang. Ini dia receive different number. Ini dia receive different ni. Dia receive katakanlah 4442. Ni dia nak cerita ni. Cerita. Sini transmit, sini receive. Begitulah. Sini pula dekat sini. Baru dia boleh berjalan dengan betul. Ini konsep gelombang lah. Gelombang. Dia mesti receive benda yang sama. Lepas tu dia kata mesti ada gelombang yang betul. Gelombang yang betul. Okey, ini dah salin. Ini contoh pada technical thing. Okey. Jadi kalau mulut dia jatuh bertelinga. Dan telinga ni selalu dia tak pergi pada hati. Ni dia tak akan pergi pada hati. Ini dia punya basic yang ulama' kata. Ini dia tak akan pergi pada hati. Ni. Ni. Dia tak akan pergi pada satu benda nama hati. Sebab dia datang daripada mulut tanpa dia berhati. Ni. Tak pergi. Tapi dia akan keluar. Ni nama dia exit. Khuruj.
Dan kita kata huruf. Dia akan keluar. Dia akan keluar kat mana? Keluar tinggal lain lah. Kenapa dia akan keluar? Sebab hati tak faham. Tak faham. Sebab ni dia cakap di mulut. Dia tak faham. Lepas tu kalau orang katakan, alah dia ni pun jahat nak nasihat aku. Nampak? Hati tak terima. Kenapa dia tak terima? Hati ni dinilai mulut ni, orang yang punya mulut ni tak nak pakai. Lebih kurang gitulah. Dan dia akan menolak apa saja yang bukan daripada hati. Sebab apa? Dia takkan faham bahasa mulut. Tetapi dia faham bahasa hati. Ustaz tu yang ada tu masuk telinga kanan keluar ke telinga kiri macam ni. Ni lah ni orang tu kata ni masuk telinga kanan, telinga keluar, telinga kiri ni lah dia. Kata ni lah. Jadi moga-moga kita kena banyak doa lah. Semoga apa yang kita cakap ni, macam saya ni orang kata mengajar. Pada saya bukan mengajar, saya kongsi je apa saya tahu. Moga-moga jatuh pada hati 72 orang ni. Jatuh pada hati. Kalau tak jatuh pada hati, nanti dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu yang sangat tidak bagus. Jadi, InsyaAllah dapat Ustaz, insyaAllah. Doa-doakan Ustaz. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Itu seorang malim. Ya, saya Ustaz. Kongsi. Abang ni lihat Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kalau raya kita maraton balik. Ya, insyaAllah. Wah, pun sibuk sekarang nak ajak maraton. Wah, tengah projek bilion-bilion tu. Marilah betul. Wah tu, dalam beg tu 5 juta tu, kita zakat tu. Tengok, dia diam pun, takut tu. Dia jalan pun pandang kiri kanan, dia sekarang ni pun. Okey, mudah-mudahan dia jatuh pada hati lah. Jatuh pada hati. Ada kadang kita belajar pada orang ni, kita tak boleh dapat. Bukan orang ni tak baik kadang-kadang. Tapi mungkin kita tak ada satu level frekuensi yang sama macam dia lah agaknya. Ada orang kita belajar dengan orang ni, kita kata, kita boleh faham lah. Tu kita ada level frekuensi yang sama. Mungkin level frekuensi ni maksud dia cara kita berfikir. Kehendak kita yang nak berubah dan kehendak dia yang nak merubah. Tu ada dua tu. Kehendak dia yang nak merubah dan kehendak kita yang nak berubah. Kalau kehendak dia yang bercakap nak merubah, tapi kehendak kita tidak nak berubah, tu dah bukan hati dengan hati. Bukan hati dengan hati. Bukan hati dengan hati. Lepas tu kalau kita tengok dekat pondok-pondok kan, memang kebanyakan pondok, dia tak ambil yuran. Sebab apa? Mereka nak jaga ni ikhlasan yang betul-betul pure lah. Walaupun memang perlu duit ni sebenarnya. Tapi mak bapak yang hantar dia dah kena faham. Kena faham lah keperluan-keperluan dia. Mereka keperluan api, air, makanan budak-budak ni, apa benda kebajikan, guru tu, ustaz punya minyak kereta, apa benda. Tu dia kena faham diri. Dia kena faham diri. Tu saya dulu masa pergi pondok Andanjahan. 2 kali saya pergi. Dan kali pertama tu dulu adalah tanya, Ustaz tak ada yuran? Tak ada yuran. Habis makanan budak-budak ni macam mana Ustaz? Dia kata dari langit. Dia kata bapak dia ajar dari langit. Dari langit ni maknanya apa? Dari langit ni dia dengar rahmat Allah, Allah Ta'ala kata dia risau. Dia risau. Cuma kita dia kata kena uruskan pembelajaran yang betul lah. Dia kata gitu. Lepas tu banyak pondok dia tak kena dengan yuran. Tapi kalau dia kena dengan yuran pun tak salah. Sebab apa? Dia nak kena congak macam mana perjalanan pondok tu lah. Okey. Balik pada slide ni pula. Ni. Okay. Ni. Kita sambung. Okey. Dengarlah nasihatku baik-baik. Kata tu. Dan fikirkanlah isinya, semoga engkau mendapat keselamatan. Okey, sambung kat sini. Dan fikirkanlah
isinya semoga engkau mendapat keselamatan. Ni perkataan Imam Ghazali dalam Malaysia ni. Isinya ni apa ni? Ni apa ni? Isinya ni apa? Ini kalau dalam kitab ni adalah apa? Adalah nasihat pertama sampai nasihat ke berapa? 25. 24. 24. 4. 24. Ini dalam kitab ni lah. Tu dengan tu. Dengarkan nasihatku baik-baik. Ini adalah daripada guru, maksud ini daripada guru kepada, ini dituju ni kepada anak murid dia. Ni. Ni anak murid dia. Ni. Bila dia kata perkataan nasihat itu, ni Rasulullah sebut dalam satu perkataan dalam hadis disebut ni hadis apa dia? Ad-dinul nasihat. Nasihat. Saya nak ambil yang Arab ni. Tak tahu nak ambil kat mana. Nak ke type. Sekejap saya cuba cari. Dia nak cari perkataan Arab yang payah tu. Agama itu adalah nasihat. Ada. Apalah, ditulis hadis je lah. Saya nak ambil punya Arab. Tak dapat. Okey. Kasih eja sikit. Tamat pula. Ni. Jadi bila nasihat itu adalah benda agama lah. Ada benda agama. Jadi bila guru tu dia nasihat, dia maksudnya mestilah pada benda-benda agama. Apa dia kena buat? Dia kena buat dua perkara. Ini. Kalau kita kata yang berkata itu adalah guru kita, tindakan murid ada dua. Apa makna murid ni? Apa makna murid? Berkehendak. Apa makna murid? Berkehendak. Ini murid ni muridan. Ini erti murid. Ini erti murid. Erti perkataan murid. Kalau kita kata muridan, maknanya berkehendak. Kita belajar kan, sebab 20, ni tak belajar lagi kat sini.
iradah. Iradah. Ma'ni iradah. Ma'nawiyah kaunuhu Muridan. 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 Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Maknanya berkeadaan Allah itu berkehendak. Muridan tu berkehendak. Jadi kalau muridan tu daripada perkataan murid lah, anak murid. Kenapa orang panggil perkataan anak murid? Sebab guru ni sepatutnya dia mesti anak murid dia ni, murid-murid dia ni, dia mesti sayang macam anak. Bila dia mesti sayang macam anak, murid ni dia mesti bersedia menerima apa saja teguran daripada bapak dia, walaupun bukan bapak dia. Satu murid ni dipanggil anak. Bila anak ni mesti ada kasih sayang. Lepas tu dia dipanggil pada murid-murid ni, wahai anakku yang tercinta. Dia tak panggil wahai muridku tercinta, tak panggil. Anak murid. Tu nama anak murid. Walaupun guru tu umur 25, murid ni umur 50. Kalau kita orang jumpa, tu saya ni anak murid ustaz tu lah. Padahal ustaz tu umur 30. Dia umur 60. Double umur dia. Tapi dia masih berkata, itu anak murid saya. Dan guru tu yang pakcik umur 60 dia kata, tu guru saya. Dan ustaz dia kata, itu anak murid. Bukan anak ni maksudnya anak yang macam anak-anak ni. Bukan. Anak ni maksud dia mestilah kasih dan sayang pada anak-anak dia. Nama apa? Anak murid. Tu dalam kitab-kitab dia gitu-gitulah. Ini perkataan muridan ni. Jadi murid ni dia berkendak apa? Patutnya. Dia berkendak pada apa? Ilmu. Dia kendak pada ilmu. Dia kendak pada ilmu. Kalau dia nak ada kendak pada ilmu, tak ada dia panggil murid. Ni satu, dengar. Ni tadi ni. Dengar macam mana? Dengar baik-baik. Satu lagi, fikir. Ni dulu masa ngaji, guru dia urai benda ni tau. Ni. Kenapa? Fikir. Fikir ini akan bawa pada mana? Fikir ini daripada akal. Akal ini berperanan sebagai apa? Akil. Akil. Itu hukum akal lebih. Nasihat raja. Penasihat raja. Penasihat raja. Tak kena lah tu. Ini akan bawa pada apa? Akan bawa pada hati. Pada hati. Pada hati. Pat, bentuk dulu kan Pat? Apa tiba-tiba Jauh kona. jauh pun lah. Sebab Hati tu saya mengatakan tak ada lagi lah Ustaz. Berdasarkan panca indera saya. tadi nampak kat muar ada durian Itu durian Kelantan rasanya. Oh boy, jauhnya dia bawa pergi. Ha. Sebab tu ulama kata apa kali ni? Berfikir itu sambung. Abang sambung Abang Ali. Abang ni sambung? Masa mic macam tak berfungsi Ustaz. Minta maaf Ustaz. Sambung? Ya, saya Mai Sarah Ismail. Boy. Kamu tak dapat Mai Sarah Ismail. Sambung Mai. Berfikir itu alamak, tengah kira duit, tak boleh tanya ada apa Ustaz? Sambung berfikir itu
Abang tak? Sama ada Tolong orang tak? ni dapat orang Islam. UK tu aku Tunggu ibadah. Rahimah ada. Apa? Dia ambil London ke ni? Tunggu Rahimah. Berfikir itu Ibadah. Jabatan. no. It's not jabatan ilmu. Berfikir itu Imam Ghazali kata berfikir itu Kak Ani Judin. Kak Rohani Judin. Apa Kak ni? Tahulah Ustaz, maaf. Kak Nolida. Lia. Amy Sazura. Diana Milam. Okey, Ustaz. Ya Ustaz. Diana sambung Diana. Ha? Berfikir itu Alamak, berfikir tahu. Alamak. Berfikir apa? Dia fikir Agak dia. puan. Paling bela berfikir itu paling tinggi kan? Berfikir itu pelita hati. Alhamdulillah. Siapa yang tu? Saya nak tunjuk ni perkataan ni. Macam mana fikir ni macam mana ini pelita ni dihasilkan cahaya tau. Lepas tu berfikir ni pelita hati. Lepas tu Imam Ghazali kata, engkau dengar and then whatever engkau dengar, engkau bawa ke otak engkau, apa je dalam otak engkau fikir, lepas tu dia akan menghasilkan cahaya dalam hatimu. Itu perkataan ni yang dicerita dalam kitab ni. Berfikir itu pelita hati. Bila hati itu bercahaya, ni jadi pelita. Dia ada pasang pelita. Bila hati itu bercahaya, hati yang terang, hati yang bercahaya, hati yang terang, lawan hati terang, hati apa? Gelap. Gelap. Kau gelap. Gelap dia tak nampak kebenaran, dia tak nampak kebenaran, dia tak nampak kebenaran. Tapi bila hati itu berfikir, dia bercahaya, maka dekat itu dia kata, engkau akan mendapat keselamatan. Ni, ampun jalan jauh betul. Ni, dan ni. Inilah perkataan dia. Hasil daripada berfikir tu, engkau akan dapat tu benda, nama dia keselamatan. Sebab tu kena ambil satu masa untuk fikir. Untuk fikir. Kenapa nak ambil satu masa untuk fikir? Dengar, fikir. Dengar, fikir. Sebab tu mesti ada satu watak yang orang kata critical thinking. Critical thinking. Fikir. Belajar, fikir. Kata-kata guru-guru dalam kitab ni, fikir. Fikir nanti dia jadi pelita. Fikir nanti dia jadi pelita. Fikir nanti dia jadi pelita. Maka akan menghasilkan hati yang bercahaya. Okey. Dia dekat mana? Dia dekat tengah-tengah ni nanti. Ni. 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 Ni perjalanan dia ni. Ini hati yang bercahaya. Orang yang hati yang bercahaya ini dikatakan mendapat keselamatan. Selamat kat mana ni? Selamat kat mana? Akhirat. Akhirat. Dunia dan akhirat. Selamat dunia. Akhirat. Selamat dunia. Orang yang selamat kat dunia ni, maknanya dia akan menghasilkan selamat kat akhirat. Okey, saya dah cakap dulu Masa bila Rasulullah ajar kita Ulang Ustaz, ulang. Terputus tadi. Masa bila Rasul ajar kita ada satu masa khusus untuk kita doa,
Bila sahabat tanya, waktu ni nak minta apa wahai Rasulullah? Bukan minta lah selamat dunia dan akhirat. Masa bila tu? Apakah yang kami doakan di waktu ini? Ini je waktu apa? Rasulullah kata, bukan minta lah selamat dunia dan akhirat. No, satu kadang minta ampun. Masa sujud ke Ustaz? Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau ternampak lah. Kalau tidak baca tiap malam tak apa. Masa bilakah yang dikatakan, yang bila sahabat tanya, waktu ni apa yang nak kami minta? Rasulullah kata, kau mintalah selamat dunia dan akhirat. Subuh Ustaz. Bukan, Sujud Ustaz. bukan. Lupa apa tadi sama dia? Lepas solat. Kan? Dengar sini, saya dah sebut ni dulu ni. Antara azan dan ikamat. Oh ya. Betul lah apa dah cakap? Betul dah cakap. Antara Betul, waktu-waktu Ustaz. doa mustajab. Saya dah cakap kan? Antara waktu-waktu doa mustajab Ustaz. Tapi tak ingat. Apa yang sahabat tanya nak minta apa ni wahai Rasulullah? Nak minta apa ni wahai Rasulullah? Antara azan kiamat. Bukan minta lah keselamatan dunia dan akhirat. Maknanya kalau pada guru kata khususnya minta bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang diajar oleh ulama dibaca waktu tawaf antara mana? Bawa umrah tak reti, dah bawa umrah. Ya Lam-Lam dan Hajarul Aswad. Yang lam-lam. Yang lam-lam kat Syria sana. Sila Antara apa? Aja. Sebelum Hajar Aswad tu apa lah? Tak, sebelum Hajar Aswad tu apa? tak ingat. Apa? Rukun Yang Rukun Yamani. Rukun yang Yamani. Ini Kaabah. Tengok ni Kaabah. Ini katakanlah ini adalah Hajarul Aswad. Ni. Jadi sini nama dia Rukun Yamani. Rabbana atina ni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila kita masuk Rukun Yamani, lepas penjuru ni, ini Hajarul Aswad. Ini Hajarul Aswad. Jadi kita tawafkan macam tu. Kiri kita menghadap Kaabah. Bila kita lepas ni, kita baca doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya jabbar. Pokoknya sampai wa qina adzabannar. Ini baca sampailah kita jalan pada Hajarul Aswad. Jadi kalau kita jalan, kita dengar orang baca Rabbana atina, orang baca ramai. Maknanya kita dah akan tengok, kita dah melepasi rukun yang mana. Ustaz orang Arab dengar cakap Rabbana atina. Orang Arab dia baca keempat. Orang Arab dia gini tangan dia Rabbana atina fid. Oh, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tak apa lah tu, tak salah, bagus ni tu. Tapi kalau tak buat macam ni sekalipun, kita kena hati kita sungguh-sungguh. Lepas tu, nak tawaf ni pun dia memerlukan khusyuk jugalah. Memerlukan khusyuk. Jangan sibuk pandang orang kanan, jangan. Kita jaga perjalanan dan kita doa baik-baik lah. Jadi, selamat dunia, selamat akhirat. Inilah antara doa yang disyurkan waktu kita berada dalam masa antara azan dan ikamat. Tak kira lah kat rumah pun tak apa. Orang dah azan, lepas tu sebelum kamat semayang tu, kita jangan lupa satu doa yang ni. Kenapa? Sahabat pernah tanya, apakah yang patut kami minta? Sahabat kata, mintalah keselamatan dunia dan akhirat. Okey. Kelak engkau mendapat isinya, semoga kelak ni apa? Semoga apa ada kelak yang lain? Supaya nanti okey. Lepas tu sambung. Dan cubalah engkau
fikirkan. Saya tanya saya jujur lah saya tanya Seronok tak belajar ni, benda-benda gini. Tuan Ustaz, Alhamdulillah. Nampak tak mutiara sebelum ni ilmu yang Imam Ghazali nak bagi kat kita? Nampak tak mutiara dia? Nampak. Harganya disusun otak kita buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Mak. Ayo mak, okey mak. Kalau baca je tak faham Ustaz. Baca kalau boleh ada baca, tak penerang, tak baru boleh satu baca. tahu Baca boleh faham. baca. Tapi tak dapat penguraian tu tak faham. Ah, Dia jangan tak bila nampak. Kalau kita budaya baca ni kat baru rumah, kita baca, kita hanya nampak laut kat atas dia. Tapi kalau kita mengkaji, kita masuk dalam, kita mengaji, kita masuk dalam, kita akan nampak mutiara dia. Bagaimana peranan fikir ini dia mencairkan hati. Tu contoh lah saya tadi. Dan kenapa Imam Ghazali kata engkau dengar, engkau fikir, kenapa dia kata itu? Kalau kita baca tak ada apa dia baca kan. Kau dengar nasihat aku, gitu je kita baca. Gitu je, kita baca gitu je. Tapi mutiara dalam ni yang kita tak dapat ni tanpa kita buat, kita mengaji. Mutiara ni yang kita nak ambil ni. Mutiara itulah benda yang berharga. Mutiara inilah yang menghasilkan iman. Lepas tu kalau Allah beri, kita rasa dan kita boleh nampak mutiara ni, kita akan jadi penagih-penagih ilmu. Orang yang ketagih belajar agama tau. Orang yang ketagih belajar agama. Lepas tu dia tak fikir dah susah sikit tak apa, tak ada masalah. Memang orang nak ambil mutiara susah dalam laut. Kau boleh ambil masa saya dulu. Dan cubalah engkau fikirkan, ni contoh ni. Seandainya engkau telah diberitahu bahawa Sultan 1 minggu lagi akan memilih engkau sebagai menteri besar, maka apakah kiranya yang engkau akan buat selama seminggu? Engkau fikirkan, dia kata. Contohnya lah, lagi seminggu Sultan akan melantikmu jadi MB. Orang dulu menteri besar dilantik oleh Sultan, sekarang pilihan raya. Tak lama Mana dia kata, Imam Ghazali tanya apa? Apakah yang engkau akan buat selama seminggu? Dia kata itu. Sultan kata, Badli, saya akan lantik awak jadi Menteri Besar Pahang. Minggu depan. Raya kedua. Raya kedua Minggu depan lah raya kedua. Seminggu tu buat apa? Aduh. Rasa nak lari je. Tengok muka sebelah. Ketahuilah sesungguhnya dalam masa seminggu ini sudah pasti engkau tidak dapat mengerjakan suatu perkara mengerjakan suatu kecuali perkara yang engkau sangkakan Sultan akan melihat dan memperhatikannya, sama ada pakaian, tubuh badan, rumah hamparan dan seumpamanya. Maknanya apa yang engkau akan buat, Imam Ghazali kata dalam seminggu engkau akan buat satu perkataan, nama dia persiapan. Bersedia. Ingat. Persiapan atau dikatakan persediaan. Sebab Sultan nak panggil, kalau dapat datuk, Kau dapat datuk mana buat? Faham tu mana? Salah orang. Dapat datuk. Kalau Ustaz, dari seminggu Ustaz, pergi showroom Velfire Ustaz, apa lagi kan? Lagi seminggu dah dapat MB, dah pergi showroom Velfire, macam mana ni? Orang dapat surat dapat Sultan nak jumpa, bukan jadi menteri besar, nak dapat pangkat lah, nak dapat penghargaan.
Betul tak? Apa yang kita kena fikir? Selalu kita fikir apa? Cari baju Melayu Ustaz. Cari baju Melayu hitam. Cari baju warna hitam. Kasut, Beli Persiapan. kasut, samping, Oh, samping. samping. Lepas tu nak kena pastikan baju tu siap sebelum seminggu. Kalau orang kedai kata, boleh bang, mahal sikit bang. Tak apa, mahal pun saya bayar. Mahal pun saya bayar. Kenapa? Memang nak pergi jumpa sultan, kita ingat kena pakai baju hitam. Kena pakai songkok. Kalau tak ada songkok, kena beli songkok. Kepala besar tu, tak ada saiz, merata jalan Kuala Lumpur nak beli songkok. Kepala besar, bukan besar kepala kan? Kepala lain. Kepala besar. Betul. Tadi saya pun pakai songkok kat rumah. Kalau tengok songkok ni lama tak pakai. Pakai hijab. Muat lagi Ustaz muat dah. Kepala tak besar, dia yang besar tu benda lain. Yang besar tu perut buat. Mana buat? Sama lah kita. Okey. Dia tu nama dia persiapan. Kenapa persiapan? Sebab sultan nak tengok kita. Dan sultan ni orang yang kita segan lah. Betul lah. Orang yang kita kena hormat. Jadi apa yang dipikirkan hanyalah persiapan. Kenapa Imam Ghazali cakap macam itu? Ni. Maka sekarang cuba engkau fikirkan apa yang telah terjadi. Kerana engkau adalah seorang yang cepat faham dan perkataan yang sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Dia kata cuba kau fikir. Cuba kau fikir. Kalau sultan nak jumpa kau lagi seminggu, kau mesti buat persiapan. Betul. Sebab sultan nak tengok baju kau macam mana, apa ni, kerana gini kau macam mana. Maknanya dikatakan kalau kau ada umur hanya seminggu, Allah nak panggil kau balik, apa yang kau siapkan? Amalan. Amalan. Betul tak? Ini macam contoh ni. Ini bertemu Allah. Ini yang mati lah. Ini bertemu Allah. Jadi bertemu Allah ni, dia juga memiliki persiapan. Persiapan itu nama dia amal soleh. Persiapan tu amal soleh. Ni dia kata, hendaklah kau fikirkan apa yang dicakap ni. Dia bagi satu imbalan lah. Dia bagi satu contoh. Kerana engkau adalah orang yang cepat faham. Dia kata nak ni orang cepat faham. Dan perkataannya sedikit sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Kerana orang tu bijak, dia tengok sikit je perkataan, dia faham, lepas dia cukup lah untuk diuraikan. Banyak benda yang diuraikan. Itu nama dia orang bijak. Orang kata smart, orang smart. Tak smart. Lepas tu, belajar ni dia kena ada bijak, dia kena cerdik. Jadi sama jugalah, bila nak bertemu Allah, dia mesti mempersiapkan diri dia dengan satu benda dan nama dia amal soleh. Okey. Ini sambung. Tanda situ. Rasulullah ada bersabda, Innallaha la yanzur illa suwarikum wala illa a'malikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Wani yantikum. Okey, sama itulah. Bila nak sambung ni? Lepas raya kot. Dah raya. Hari Senin dah raya tu belum? Apa raya lah? Hari Senin nak raya. Raya ada. Boleh sambung. Ni 3 dengan 4. Ustaz tak boleh Melaka ke Ustaz? Pakai dodol Ustaz. Nak pakai Hari dodol. Selasa raya kedua. Hari Senin. Kita raya Selasa kan? Isnin Selasa. Masa. Ha?
Selasa Rabu. Selasa lah, kalau ikut kalender Selasa lah. Hari Senin tu hari memantai Oh. Orang kata hari memantai. Jadi kita tak ada kelakar hari Senin tu. Dan penurut Islam tu tak ada kelas hari Senin. Hari ni last. Nanti dia sambung 16 Mei. Dia dah bagi saya WhatsApp. Sambung 16 Mei. Jadi minggu depan dekat Nurul Ihsan pun kelas 2 pukul 9 pun tak ada. Itu memang tak ada lah belum masa. Jadi saya ni dah banyak lapang ni. Malam kebetulan orang telefon, saya dekat Muar, jalan balik, ada orang telefon, Ustaz malam ni free tak? Main datang keluar saya. Aku dia pergi jom tadi. Dekat dekat tu, apa nak keluar tu? Alah. Mana Zat? Mana Zat? Yasin. Yasin mana Zat? Taman Mas. Taman Mas. Oh, okey. Taman Mas. Depan ni. Dekat kubur tu, sebelah tu. Taman baru Zat. Dalam pagar lah pun. Dia ada kesetinggan. Oh, okey. Itu tak di rumah tak banyak sana tu? Rumah tak banyak. Malam dia telefon. Dia kata, tak free tak ni? Dia kata, free lah. Oh. Datang lah sini kata, buat takirah. Dia kata, setengah jam. Aku yang saya pergi semalam kat lain tu. Jadi, saya punya jadual ni, takirah saya tinggal satu je, hari Rabu, minggu depan. Lain tu, minggu ni lah hari Rabu. Macam lain tu dah free lah malam-malam. Dah bukan free lah, kita ada takirah. Mengajar pun siang sampai Jumaat, Khamis je. Jumaat dah tak ada. Khamis je. Last mengajar, Khamis. Lepas Khamis, Jumaat atau Ahad tu dah tak ada apa-apa lah. Rasanya lah, tak ada apa-apa dah. InsyaAllah. Okey. Nanti tanda situ lah sambung. Sabda Rasulullah SAW. Lepas raya nanti. Nanti saya beritahu lah bila mula. Okey. Nak ucap Selamat Raya pun jauh lagi. Kita ucaplah selamat beramal. Semoga dapat Lailatul Qadar. Semoga Allah beri ampunan. Semoga usaha kita berterusan lah untuk Amin. Amin. dan benda yang sangat mahal. Walaupun amalan kita tengok orang ada mereka, tapi kita minta dengan kemaafan Allah dan dengan rahmat Allah, terimalah amal kami. Rabbana taqabbal minna. Amin. Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharap keampunan-Mu, kami mengharap ridha-Mu, kami mengharap rahmat-Mu, terutama pada 10 malam terakhir ini, ya Allah. Kau berilah kami kekuatan untuk ibadah, ya Allah. Kau jauhkanlah kami reka dan lalai. Ya Allah, Tuhan kami mengharap, ya Allah, tidak pasti umur kami akan sampai lagi pada Ramadan akan datang. Biarlah 10 hari terakhir ini kami menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari syurga-Mu, orang yang sungguh-sungguh mencari rahmat-Mu, orang yang sungguh-sungguh mencari ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan kami ini Kau masukkanlah nama kami dan senarai orang-orang yang diampunkan. Kau masukkanlah nama kami dan senarai orang-orang yang mendapat redha pada Ramadan ini. Ya Allah, Kau masukkan kami, ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, kawan-kawan kami, semua kaum muslimin dan muslimat. Allah, masuk dalam senarai orang-orang yang mendapat husnul khatimah, mendapat syurga di akhir sana, ya Allah, mendapat naungan aras di akhir sana, ya Allah, mendapat keampunan-Mu di dunia sebelum kematian, ya Allah, menjadi orang-orang yang bertaubat kami menemui kematian. Ya Allah, Tuhan kami, redhalah pada kami, ya Allah, maafkanlah segala kekurangan kami dalam berpuasa, kekurangan kami dalam berimam dan beribadah, ya Allah. Sungguhnya kami lemah tanpa bantuan-Mu, ya Allah. Sungguhnya kami tidak selamat tanpa rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Kesihanilah kami, ya Allah. Jika ada antara kami sakit, Engkau berilah kesembuhan, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat, panjangkan umur kami dalam taat, panjangkan umur kami dalam taat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
الحمد لله 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 الحمد لله